Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsani Muhammad bin Hatim, haddatsana Bahz bin Asad, haddatsana Hammad bin Salamah, akhbarana Anas bin Sirina عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني مسية. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, telah berkunutlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sebulan selepas daripada rokok pada sembahyang subuh. Jadi di sini sebahagian hadis-hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan, yang dilaporkan oleh para sahabat, Rasulullah ni dia kunut sebulan selepas daripada rokok. Dan ada hadis maknanya sebelum rokok. Oleh kerana itu di dalam mazhab kita Syafi'i dia kunut selepas daripada rokok, maknanya apabila kita i'tidal. Jadi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca doa kunut, selepas selesai barulah turun kepada sujud. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ada pun pendapat imam yang lain seperti Imam Malik, mereka rokok, mereka kunut sebelum rokok, kerana di sana ada riwayat yang lain. Jadi masing-masing berpegang dengan riwayat yang mereka jumpai. Okey, di sini dia kata sebulan, dan juga yang kedua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini, berlakunya rokok sujud itu selepas bangun daripada rokok sebelum turun kepada sujud. Dan sebagaimana hadis-hadis yang lepas juga, Rasulullah sentiasa berdoa kepada golongan kufar yang memusuhi Allah dan Rasul. Sebab sebahagian daripada orang kafir ni, dia dengan kekafiran dia, dengan kekufuran dia, dengan agama dia, dengan Tuhan dia, dengan keyakinan dan pegangan dia, dia tak kacau Islam. Ada jenis macam tu yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Mumtahanah tu kan. Allah Ta'ala tak larang melakukan kebaikan kepada orang kafir yang tidak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu, tidak bermusuh tentang agama kamu.
tak membunuh kamu dan tidak memerangi kamu. Dia ada jenis kafir macam tu. Dia dengan tokong dia lah, dengan Tuhan dia, dengan agama dia, dengan keyakinan dia. Dia tak ganggu orang Islam. Dan golongan kafir yang kedua, dia memusuhi, memerangi orang Islam. Dan kafir ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zaman sekarang pun ada. Jadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah doa kepada Allah supaya mereka dilaknat oleh Allah, dihancur dan dimusnahkan oleh Allah Taala. Hak kafir jenis ni, hak kafir jenis lawan. Kafir yang menentang, memusuhi golongan Islam. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim an Anas qala sa'altu 'anil qunut qabla ar-ruku' aw ba'da ar-ruku' faqala qabla ar-ruku' qala qultu fa inna nasan يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. Ada riwayat yang kita sebutkan tadi, kunut maka dilakukan sebelum rukuk. Dan yang kedua, Rasulullah rasa tersinggung sangat. Dia berdoa sampai sebulan tu, dia berasa hati sangat, dia sedih sangat dan dia marah sangat, kerana sebilangan daripada sahabat, lebih kurang bilangan mereka 70 orang, yang disebut sebagai qurra, maknanya hafiz-hafiz Quran, qori-qori yang dapat membaca Quran dengan baik. Mereka menghafal Al-Quran, dapat membaca dengan baik, dan mereka menghafal ayat-ayat Quran. Dibunuh oleh orang kafir. Jadi Rasulullah ni punya berasa hati, punya nak marah, geram sangat. Kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam. Sebulan Rasulullah berdoa, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini dihancurkan oleh Allah. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Asim qala sami'tu Anas yaqulu ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة. Ini berlaku di Bi'ru Ma'unah yang kita cerita pada minggu lepas kan. Bilangan sahabat ni 70 orang. Okey, terus. كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. Bukan yuda'auna, mereka dipanggil ataupun disebut sebagai qurra. Kalau yada'una, mereka menyuruh, mereka memanggil. Kalau yuda'auna, mereka dipanggil, digelar ataupun disebut, dibaca dengan majhul. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Hafs wa ibn Fadail wa haddatsana ibnu Abi Umar, haddatsana Marwan, kulluhum an Asim an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita jumpa lagi suatu huruf ha. Apa makna ha di sini? Ha itu dah kita tanya dah. Tak tulis ya? Apa dia? Apa maksud tahwilur riwayah? Okey, sampai di sini sampai kepada Hafsun wa ibnu Fudail, sampai tamu Ibnu Fudail. Imam Muslim rahimahullahu taala ambil daripada guru yang kedua, jalur yang lain daripada Ibnu Abi Umar. Semua mereka itu ambil daripada Asim, daripada Anas, Asim, dan diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Okey, terus. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadzal hadis yazidu ba'dhum ala ba'd. Okey.
Memanglah kalau kita belajar hadis, terus buka kita hadis. Malam ni kita belajar apa? Sahih? Muslim. Esok sahih apa? Sahih Bukhari. Dia terus mari haddasana. Orang pun kalau orang tak belajar hadis, dia terus baca haddasana Abu Quraibin, haddasana Hafs bin Fudailin. Tadi Ibrahim macam mana tadi? Kamu baca apa tadi? Qala Imam Muslim. Qala Muslimun ataupun qala Imamul Muslim. Sebab haddasana tu Imam Muslim yang kata. Kalau kita kata haddasana Abu Quraibin, kita mengaji dengan Abu Quraib. Kita tak pernah mengaji dengan dia. Kita tak pernah mengaji kan? Tiba-tiba orang baca haddasana. Banyak orang baca macam tu. Sedangkan kita bukan mengaji dengan tok-tok guru ni, perawi-perawi ni. Dengan Imam Muslim pun kita tak belajar. Jadi yang sebut tu Imam Muslim. Begitu juga istilah hal di sini. Dalam kitab-kitab hadis mana dia cerita? Dia tak sebut, tetapi dia dipelajari ilmu ini, kaedah-kaedah ataupun tanda-tanda alamat-alamat ini dalam ulumul hadis ataupun di dalam kitab mustalah hadis. Jadi kita belajar, kalau kita di Pakistan, India ni, sebelum kita belajar hadis ni, dibagi belajar mustalah dulu beberapa buah kitab. Belajar ulumul hadis dulu beberapa buah kitab, sebab ilmu-ilmu itu, perbahasan yang dalam kitab hadis ni ada dalam kitab tu. Contohnya kita nak baca kitab-kitab Arab kan, mana dia terus dia cerita Arab, fa'il hukum apa, dhamah ke marfu' ke mahfu' ke, dia tak cerita kan. Dia belajar di dalam matan jurumiyah, disebut dalam apa dia kawakib, disebut di dalam apa dia makudi kafrawi dan sebagainya. Begitu juga maknanya ilmu hadis ni, dia belajar sebelum tu baru dia belajar hadis. Sebab tu kadang-kadang orang tengok istilah-istilah ni, dia tak reti nak sebut macam mana tu. Hal tu apa maksud dia? Sebab memang dalam kitab hadis tak disebut begitu, kerana sebelum mempelajari hadis telah dihuraikan oleh para ulama bagaimana istilah-istilah yang diketengahkan oleh ulama-ulama hadis ketika menyusun hadis. Okey, dalam hadis ni dia kata yazidu ba'duhum ala ba'. Hadis ni ringkas. Hadis yang menceritakan Rasulullah SAW kunut selama sebulan, dia doa kepada Allah untuk kehancuran orang kafir yang bunuh para sahabat dia lebih kurang 70 orang di Bi'rul Ma'unah itu. Sebahagiannya hadis itu panjang diriwayatkan oleh perawi, sebahagian diringkaskan. Sebahagian yang diringkaskan, tetapi hadis yang sama memberi maksud yang sama. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Amrun Naqidu, haddatsana Aswad bin Amir, akhbarana Syu'batu an Qatadah an Anas bin Malik an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shahran yal'anu ra'lan wa dhakwana wa usayyata asallallahu wa rasulah. Tadi tu. wa rasul. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Amrun Naqidu, haddatsana Al-Aswad bin Amir, akhbarana Syu'batu an Musa bin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi. Apa beza binahwihi dengan bimislihi? Kalau nahwihi sama dengan hadis yang sebelum ini, sama ada di sudut sanad ataupun di sudut matan. Kalau bimislihi sama, sanad dengan matan sama. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdul Rahman, haddatsana Hisham an Qatadah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shahran yad'u ala ahya'i min ahya'il Arabi thumma tarakahu. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik juga bahawa sejak Rasulullah SAW telah berkunut sebulan, dia telah berdoa untuk kehancuran orang-orang hidup daripada kalangan orang-orang Arab. Orang yang hidup daripada kalangan orang Arab ini maksudkan di sini siapa dia? Golongan yang telah satu puak kumpulan orang Arab yang telah membunuh para sahabat Nabi SAW selama seramai berapa orang? 70 orang tadi dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah.
Summa tarakahu. Apa makna summa tarakahu? Ni pelajar kitab ni apa makna? Jumpa? Meninggalkan. Okey, taraka meninggalkan. Macam yang kita jumpa hadis taraktu fikum amrayn kan. Summa tarakahu. Kemudian Rasulullah meninggal akannya. Tinggal apa? Ha? Sebahagian ulama kata summa tarakahu, dia tinggal kunut. Maknanya dia kunut sebulannya. Kalau kita tengok di dalam Kaukabul Wahash wa Raudul Bahaj syarah Muslim, summa tarakahu dia kata apa? Ay taraka du'a alaihim. Kunut tu dia buat, cuma doa untuk kemusnahan ra'lin wa zakwan yang tu dia tinggal. Bukan tinggal kunut. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun tahu, dan mazhab-mazhab yang masih mengamalkan kunut ini, mereka pun jumpa hadis ni, mereka belajar dulu daripada kita. Tinggal di situ bukan tinggal kunut, tinggal doa kepada orang kafir. Doa kehancuran kepada orang kafir. Jadi kalau orang bawa keluar hadis ni, maknanya tinggal. Jadi apa maksud tinggal di situ? Walaupun ada daripada kalangan orang yang belajar hadis, dia tak nak hadis, dia tak nak baca kunut setiap kali subuh. Tak apalah, itu ada pandangan ulama kan. Kalau dia mengemukakan hadis ini berbagai-bagai maksud, berbagai-bagai tafsiran dan huraian para ulama. Tinggal itu tinggal apa? Tinggal kunut ke tinggal doa pada orang kafir tu? Jadi ulama-ulama Syafi'i kata tinggal doa kepada orang kafir, bukan tinggal doa kunut subuh. Sebahagian daripada pendapat yang lain, kalau kita tengok di dalam kitab Minhatul Alam, syarah kepada Bulughul Maram, tinggal itu tinggal kunut dia kata. Oh, di sini khilaf ulama tentang maksud tinggal. Sebab tu ulama berbeza pendapat, terbahagi kepada beberapa pendapat. Ulama terbahagi kepada beberapa mazhab. Macam aula mastumun nisa lah yang kita dah belajar tu kan. Di antara perkara yang membatalkan air sembahyang, sentuh perempuan. Apa makna sentuh? Sebagian ulama kata sentuh dengan tangan, tak berlapik. Pendapat yang kedua, sentuh dengan makna jima'. Sebab lamas dikaitkan dengan nisa'. Sudah tentu dengan maksud jima'. Sebagian ulama faham macam tu. Macam hadis yang lain apa dia? Man shalla ala janazatin fala syai'a lahu. Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Barang siapa yang sembahyang jenazah di dalam masjid, fala syai'a lahu, kita nak terjemah macam mana? Fala syai'a lahu. Macam mana nak terjemah? Pelajar kitab. Tidak sesuatu baginya. Apa maksud tidak tu? Imam Abu Hanifah kata fala syai'a lahu, tidak dapat apa-apa pahala. Sebab tu mereka nak sembahyang jenazah, mereka letak jenazah tu di luar di masjid. Orang musalli, orang yang sembahyang boleh duduk dalam masjid, tapi jenazah jangan. Sebab jenazah tu dianggap sebagai bangkai. Bangkai mana boleh duduk dalam masjid? Fala syai'a lahu, tak dapat apa selepas sembahyang jenazah. Jenazah tu duduk dalam masjid, dia tak dapat pahala. Hukumnya makruh dalam mazhab Hanafi. Bagi ulama-ulama Syafi'i kata fala syai'a lahu, tak ada apa-apa, tak salah. Daripada perkataan yang sama. Begitu juga dalam isu ni, summa tarakahu. Rasulullah tinggal apa? Tinggal kunut ke tinggal doa kepada orang kafir tu? Jadi sebab itu kita tengok sebagaimana yang disebutkan, selalu kita sebut ini di antara sebab-sebab dan punca-punca berlakunya perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Sebab kadang-kadang hadis yang sama boleh berlaku perbezaan di dalam memahami sesuatu hadis. Seorang ulama ni dia faham macam ni, ulama ni dia faham macam ni. Kadang-kadang mereka menjumpai hadis yang berbeza. Orang ni jumpa hadis ni, orang ni jumpa hadis ni. Kadang-kadang hadis yang dipegang dijumpai itu hadis dhaif. Berlakulah khilaf ulama. Hak lain kata ni hadis dhaif ni tak boleh beramal. Dijumpa hadis yang sahih. Kadang-kadang sama-sama sahih. Hadis ulama tak beramal juga kerana hadis itu dianggap sebagai mangsuh. Hadis itu dah batal dah walaupun sahih. Itu di antara banyaklah lagi sebab-sebab
berlakunya perselisihan pendapat daripada kalangan ulama, walaupun mereka menjumpai hadis yang sama ataupun dalil yang sama. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu bin Abi Layla qala haddatsana al-Bara bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghribi. Dalam riwayat ini pula Rasulullah bukan berkunut ataupun baca doa kunut pada sembahyang subuh sahaja, sekali maghrib. Yang lepas-lepas kita baca kan, maka semua sembahyang tu, tak kira sembahyang apa. Dalam hadis ni subuh dan juga maghrib. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana ibn Numair, haddatsana Abi, haddatsana Sufyan an Amr bin Murrah, an Abdul Rahman bin Abi Layla, an al-Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fajri wal maghribi. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsani Abu Tahir أو أحمد بن عمرو بن سعد المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن إمران بن أبي أنس عن طلحة بن علي عن خفاف بن إماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اللهم العن بني لحيانا فرعنا وزكوانا ووصية عصوا الله ورسوله وفاه غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. Cuma dalam hadis ni ada tambahan yang Rasulullah kata, ya Allah, laknatlah Bani Lihyan dan juga Ra'lan dan juga Zakwan, kerana mereka telah menderhakai Allah dan juga Rasulnya. Bani Usayyah ni, Usayyata asawullah wa Rasulullah, mereka telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Bani Ghifar pula, Bani Ghifar ni banyak daripada kalangan kabilah mereka yang masuk Islam. Lalu Ghifarun ghafarallahu laha, Rasulullah kata Bani Ghifar ni semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Sebab apa? Mereka tak lawan, sebagaimana Bani Zakwan, Ra'lin dan beberapa kabilah Arab yang lain. Bani Aslam pula Allah Nabi kata salamahullah, semoga mereka selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr. Qala ibn Ayyub haddatsana Isma'il qala akhbarani Muhammad وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله وأوصية عسد الله ورسوله اللهم العن بني اللحية والعن رئلة وزكوانا ثم وقع ساجدا. Selepas doa itu Rasulullah, perawi hadis ni kata summa waqa'a sajidan, maka selepas doa kunut itu, setelah bangun daripada rokok, Rasulullah pun turun sujud. Maka di dalam riwayat ini, di dalam hadis ini, berlakunya kunut itu selepas bangun daripada rokok. Kan ada tadi kita sebut, ada yang hadis sebelum rokok. Jadi maknanya menunjukkan summa waqa'a sajidan, selepas Rasulullah baca doa kunut, Rasulullah turun kepada sujud. Okey, terus. Qala khufafun
فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. Lalu Khufaf kata, dijadikan laknat kepada orang kafir itu kerana apa? Kerana sebab mereka derhaka Allah dan Rasul. Maka bila mana-mana kafir yang memusuhi Allah dan Rasul, hadis ini menjadi suatu dalil, suatu bukti disyariatkan kita boleh kutuk orang kafir. Kita boleh laknat orang kafir, minta doa kepada Allah supaya laknat dan hancurkan mereka. Seperti apa yang baru-baru ni berlaku bakar Quran tu daripada mana? Sweden, New Zealand ke mana? Sweden kan? Ahli parlimen daripada Sweden kan? Bakar Quran. Lepas tu bantahan seluruh dunia, ada orang perempuan Pakistan langgar dia. Lepas tu dibakar pula. Jadi kita orang Islam ni menunjukkan agama Islam ni agama hujah. Sebab itu orang bakar Quran, bakar masjid ni, kita berhujah je. Mereka kalah dengan hujah yang dikemukakan oleh orang Islam, dia tak boleh nak buat apa. Sebab tu dalam Quran, Allah Ta'ala cerita bagaimana perjuangan dakwah yang disampaikan oleh para Nabi. Kalau dengan kekerasan, mereka lebih boleh bertindak lebih keras daripada kita. Mereka mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, mempunyai keuangan yang kuat untuk menghancurkan Islam. Jadi sebab itu Islam terbina dan berkembang dengan hujah yang datang daripada orang Islam sendiri, bagaimana nak menumpaskan, mematahkan hujah mereka. Sebab tu dalam Quran, bila Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, Allah Ta'ala kata fabuhital ladzi kafar. Bila Namrud kata aku boleh menghidupkan orang yang mati, bila Nabi Ibrahim sebut Allah Ta'ala Tuhanku menghidupkan dan mematikan, Namrud kata aku pun sama, boleh menghidupkan mematikan orang. Dia panggil dua orang pemuda, seorang dia pancung, dia tengok aku membunuh, mematikan manusia. Seorang lagi dibiarkan hidup, tengok aku menghidupkan manusia. Aku pun sama dengan Tuhan kamu. Okey, Nabi Ibrahim kata Allah Ta'ala menerbitkan matahari daripada timur, kamu bawa terbalik, datangkan matahari daripada barat jatuh ke timur pula. Bila dia tak boleh nak buat, dia tercengang. Allah Ta'ala kata fabuhital ladzi kafar. Maknanya kalau dalam bahasa kita terkejut beruk, tak boleh nak jawab. Itu hebatnya orang Islam. Terkejut beruk, tak boleh nak jawab. Jadi hadap bakar Quran ni kita hujah je. Tak payah kita nak ambil Taurat dia, Injil dia, Bible dia, kita agama dia bakar balik buat kerja tolong macam dia, tak payah. Maknanya kita sampaikan dakwah berhujah dengan fakta, dengan dalil. Sebab tu saya sokong juga ada individu PM kita lah, dia nak sebarkan sejuta Quran, bakar satu, dua, dia sebarkan sejuta. Nafkah kan, bagi infak sejuta Quran seluruh dunia. Bakar. Dia larat bakar sampai sejuta. Benda hak baik, benda hak comel itu kita kena sokong. Dia nak infakkan sejuta Quran. Tak larat nak bakar. Kalau kita buat cara kekerasan, dia balas cara kekerasan balik, tak selesai sampai sudah tak selesai. Itu bukan akhlak orang Islam. Kecuali di dalam situasi peperangan, yang tu memang dibenarkan kita berperang. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang memerangi kamu. Kalau mereka tak perang sekadar nak hina macam tu bakar Quran, tak boleh kita bertindak secara ganas. Kita sampaikan dakwah. Akhirnya dia kalah. Dia tak larat nak bakar Quran hari-hari nak kena bakar, letih. Bangun-bangun pagi apa benda nak buat ni? Bakar Quran. Dia kan larat buat hari-hari. Bahkan tindakan itu lama-kelamaan orang kafir sendiri benci. Orang kafir sendiri akan menentang, bawa kerja tolong macam tu. Kalau kamu rasa Islam tu tak betul, kamu berhujah, kamu berdebat. Kalau debat awal-awal dah kantoi, lalu dia buat secara kekerasan. Jadi kita orang Islam kalau buat macam tu, tak rasa, tak jadi mundur pun Islam. Islam tak akan jadi jatuh pun, tak akan jadi hina pun. Hinanya perbuatan itu. Zaman Rasulullah orang buat lebih teruk pada tu lagi. Tapi Islam sentiasa berkembang dengan fakta, dengan dalil, dengan hujah. Sebab itu mereka bila berada di medan debat, mereka tak berani. Mereka buat cara yang kotor, membuat cara yang jahat untuk menghina agama Islam. Sebab di negara-negara luar sana, negara kafir, negara barat, orang duk baca Quran. Orang kafir ni duk buat kajian hari-hari baca Quran. Saya dapat maklumat daripada orang Perancis yang datang di Taman Impiana beberapa tahun yang lepas. Dia baru masuk Islam.
Dia kata orang Perancis sana, hak kafir ni hari-hari baca Quran. Termasuklah dia sendiri sebelum dia jadi Islam ni, dia baca Quran sampai setengah Quran dia baca, terus dia terlintas hati, ada hasrat keinginan yang kuat untuk masuk Islam. Orang kafir baca Quran terus dapat hidayah. Sayyidina Umar sendiri pun baca beberapa ayat dalam surah Taha kan. Ni orang Melayu ni ada orang duk kempen jangan mengaji Quran hadis, takut jadi sesat. Orang kafir hak sesat tu mengaji Quran jadi dia dapat hidayah. Apatah lagi orang Islam dah. Lagi-lagi kita kena kempen kembali kepada Quran dan hadis. Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Macam mana orang kata kalau belajar Quran ni jadi sesat? Maknanya kena belajar Quran. Mendekatkan diri kita dengan Quran. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Ayyub, haddatsana Isma'il, qala wa akhbarani Abdul Rahman bin Harmalah an Hazzalah bin Ali bin Asqa'i an Khubab bin Imam bimithli illa annahu lam yaqul faju'alat la'natul kafarati min ajli dhalika. Okey, kita dah habis baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang masalah kunut. Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lain, sama ada kitab fiqh, dalam kitab fiqh pun ada, lebih-lebih lagi dalam kitab hadis. Tadi kita buat kesimpulan pendapat yang kuat minggu lepas. Pendapat yang kuatnya kunut ini setelah Rasulullah SAW baca sebulan itu, apabila berlaku nazilah, sesuatu bencana yang menimpa umat Islam ataupun Islam mendapat kemenangan, yang tu baru baca. Itulah pendapat yang kuat. Adapun hadis-hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Darul Qutni, dia sebut fa'amma fi subhi falam yazal yaqunutu hatta faraqad dunya. Itu ada orang ambil dalil yang Rasulullah ni baca kunut subuh tu sehingga dia meninggal dunia. Ambil hadis ni hatta faraqad dunya, sehingga dia mati. Maknanya baca sentiasa lah. Yang sebulan tadi, doa yang baca yang sebulan itu 5 waktu. Doa untuk kehancuran orang kafir itu 5 waktu. Habis 5 waktu, dan kita tengok dalam beberapa riwayat tinggal maghrib dengan subuh. Selepas daripada tu, ada pun subuh sahaja berdasarkan kepada riwayat Imam Ahmad dan juga Darul Qutni, Rasulullah baca sampai meninggal dunia. Yang itulah hadis di antara hadis yang dipegang di dalam mazhab kita Syafi'i, disunatkan kunut setiap kali subuh. Tetapi ulama-ulama hadis telah membuat kajian terhadap hadis ini. Membuat kajian terhadap hadis ini. Wa anda Darul Qutni qala Rabi' bin Anas kuntu jalisan. Ini hadis yang kedua yang Rasulullah baca kunut. Tadi hadis yang pertama yang menjadi dalil orang yang baca kunut pada setiap kali subuh. Mazala Rasulullah SAW yakunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, innama qanata Rasulullah SAW qanata syahran faqala mazala Rasulullah SAW yakunutul ghada hatta faraqad dunya. Jadi ulama-ulama hadis kata, wa hadzal hadithu dha'ifun li'anna fihi thalathatu ilalin. Ada 3 ilat, 3 penyakit, 3 alasan hadis-hadis yang menyebut Rasulullah baca doa kunut sehingga subuh itu tak terlepas daripada kritikan para ulama hadis, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, yang bermazhab Syafi'i, Dia kata ilat dia yang pertama, su'ul hifdzil Abi Ja'far Ar-Razi. Nama dia wahwa Isa bin Mahan. Qala anhu Ahmad wan Nasa'i laisa biqawi. Kita tengok. Dia kata dia seorang syekh, orang tua yang tidak kuat dia punya hafalan dia. Itu penyakit yang pertama, ingatan dia lemah. Salah satu hadis yang dhaif itu kerana seorang perawi memiliki hafalan yang buruk, hafalan yang lemah, maknanya ingatan yang tak kuat. Itu yang pertama. Ilat yang kedua, anna Rabi' bin Anas al-Bakri saduqun lahu awham.
dia banyak keraguan, tetapi dia soduk. Soduk dia apa? Nak terjemah? Mesti terjemah benar kan? Tak payah sebut lah. Dia adalah merupakan lafaz ta'dil yang rendah, soduk. Sikatun. Dia bukan lagu tu. Soduk ini salah satu istilah ta'dil yang rendah. Ini di antara elat yang kedua. Dan seterusnya, Ibnu Hibban kata an-nasu yattaquna min hadisihi ma kana min riwayatil Abi Ja'far anhu. Lianna fi hadithihi ittiraban kathiran. Berlaku istirab yang banyak. Apa makna istirab? Berlaga, bertentangan dengan pertentangan yang banyak antara satu hadis yang diriwayat dengan hadis-hadis yang lain, berlaku percanggahan. Mengikut kaedah ulumul hadis, al-ittirabu yadullu ala dha'fihi. Hadis yang istirab ini menunjukkan tanda-tanda hadis itu lemah. Dua alasan. Alasan yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para ulama kata sekurang-kurangnya ada 3 penyakit hadis tentang Rasulullah membaca doa kunut setiap hari, setiap subuh, sehingga faraqad dunia, di meninggal dunia, hadis itu lemah. Maka oleh kerana itulah sebahagian daripada ulama berpendapat kunut ini baca berkala, dibaca secara berkala. Sebab itu pengarang kitab ini Minhatul Alam, dia buat kesimpulan, dia kata wal wajhu sabi' hadisu Abi Malik al-Ashja'i fihi dalilu anna istimrar fil qunut fi salatil fajri muhdasun wa laysa bimasyru'in. Kalau hadis itu yang kita ada dalam riwayat Muslim yang mula-mula kita baca dulu, hadis itu menunjukkan, dia kata suatu tambahan, suatu rekaan kalau buat kunut tiap subuh dan dia tidak disyariatkan. Wa innama yuf'alu dhalika 'inda al-hajati fi ba'dil ahyan. Dilakukan doa kunut ini, dia kata apabila ada hajat dan ketika-ketika yang tertentu. Ketika-ketika yang tertentu. Jadi seorang sahabat ini, lianna abahu qad shalla khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu asyara sinin wa shalla wara al-khulafa'a ar-rasyidin wa lam yasma' ahadan minhum yaqunutu fil fajri bi ghairi sababin. Nama sahabat tu dah kita baca dalam riwayat yang lepas. Ayah dia sembahyang di belakang Nabi beberapa tahun. Dia sembahyang di belakang Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia sembahyang, Rasulullah tak buat kunut. Kalau sentiasa buat kunut, dia akan kedengaran setiap kali sembahyang subuh Rasulullah baca doa kunut. Menunjukkan ketika dia jadi makmum kepada Rasulullah, Rasulullah tak baca. Menunjukkan Rasulullah baca berkala. Setelah Rasulullah wafat, dia juga pernah menjadi makmum kepada 4 sahabat, Abu Bakar, Osman dan Ali. Tak pernah dengar dia mau baca. Jadi ala kulli hal, pendapat yang kuatnya tidak dibaca secara berterusan, dibaca secara berkala sahaja apabila datang sesuatu masalah. Dia kata di sini, kalau sekiranya menjadi kebiasaan, nescaya para sahabat tak akan tinggal. Akan dinakalkan daripada sahabat dan juga daripada Nabi. Walam yatrukhu sahabatu radhiyallahu anhum la siyama al-khulafa ar-rasyidun alladhi ya'ummuna an-nasa famithlu dhalika la yakhfa. Maka tidak tersembunyilah daripada pengetahuan sahabat. Sahabat ni tidur bangkit bersama dengan Nabi, berjalan, bermusafir, berperang bersama dengan Nabi, apatah lagi selalu sembahyang subuh bersama dengan Nabi. Jadi Khulafa ar-Rasyidin pun tak baca. Menunjukkan bacaan kunut pada waktu subuh itu berkala. Itu pendapat yang kuat. Adapun kalau orang nak baca, terpulanglah, tak ada masalah. Ini masalah khilafiyah. Masalah kunut ini masalah khilafiyah. Cuma kita nak tengok perbahasan pendapat ulama yang paling kuat, yang rajihnya tidak dibaca secara selalu, sentiasa, ataupun setiap kali selepas subuh, dibaca secara berkala. Wa ma warada
min ahaditha tadullu ala mudawamati fahiya dha'ifah la taqumu biha hujjatun. Dia kata ada pun hadis-hadis yang kata Rasulullah baca secara berterusan adalah dhaif, tidak boleh dijadikan hujah kerana bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.